Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah petang ini dimulakan dengan rangkuman berita utama. 41 parti berjaya ditahan setakat ini selepas dua lagi tahanan yang lolos dari depo imigresen sementara Bidor diberkas. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Muhammad Naim Asnawi mengesahkan kedua-dua parti tersebut dikesan pada pukul 8.40 malam sekitar Kampung Ampang, Kuala Wuh, Tapah. Operasi mengesan baki 89 tahanan terus giat dilaksana. Khamis lepas, 131 parti melarikan diri dari blok lelaki depo berkenaan. Daripada angka itu, 115 parti merupakan etnik Rohingya, manakala 16 lagi warga Myanmar. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil bakal mengadakan mesyuarat bersama Menteri di JPM, Undang-Undang dan Reformasi Institusi serta Menteri Digital berkaitan pelaksanaan jawatan kuasa teknikal melibatkan isu keselamatan dalam talian terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Kawal, tapi saya risau keselamatan bagi kanak-kanak. Jadi insya-Allah dalam masa terdekat kita akan selaraskan di antara beberapa kementerian untuk melihat dari segi perundangan apa yang mungkin perlu kita pinda ataupun kita wujudkan dan tindakan-tindakan yang perlu kita ambil sekarang. Pada masa sama, Menteri memaklumkan pertemuan bersama pihak TikTok serta beberapa pengendali media sosial lain akan diadakan selepas Tahun Baharu Cina. Keperluan bagi membincangkan isu keselamatan kanak-kanak dalam talian. Kementerian Pendidikan sedia membincangkan isu pemilikan akaun TikTok milik murid bawah 13 tahun bersama Kementerian Komunikasi. Menteri Bertanggungjawab Fadlina Siddiq berkata, kementerian perlu memohon penyelarasan sebelum mengeluarkan sebarang garis panduan. Itu kita minta nanti penyelarasan daripada Menteri Komunikasi lah, sebab saya ingat saya perlukan juga dapat maknanya maklumat penuh daripada beliau dan pedoman daripada beliau supaya kita pun boleh tengok apa kesan dan impak dia kepada anak-anak kita lah. Dan saya pasti ada garis panduan yang perlu dipatuhi bagi memastikan maknanya kawalan itu berlaku khususnya daripada ibu bapa. Bandar Kelang Bandar Diraja, Ketua Polis Negara ketika menegaskan perkara itu menolak tanggapan negatif sesetengah pihak bahawa bandar ini seperti bandar Colombia. Hasil lawatan beliau pagi tadi tidak menunjukkan bandar ini seperti diperkatakan. Just nak bersihkan bandar ini supaya stigma dan perception ini hilang bahawa ini bukannya bandar Colombia. Ini tetap lagi Bandar Kelang, Bandar Diraja. You must put that one in mind. Kita akan tentukan bahawa Kelang ini bersih. Rakus mengejar keuntungan atas angin. Lesen dialibabakan, punca membiaknya koloni peniaga warga asing ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Ikuti siri kedua laporan khas Parasit Kelang bersama wartawan Siti Farah Nadia Fazlun. Rakyat tempatan punya lesen, warga asing kaut untung. Sikap ini sangat berleluasa dalam kalangan segelintir peniaga tempatan. Merekalah dalang di sebalik watak utama yang bertindak mengaut keuntungan segera umpama tiada hari esok. Ini menjadikan peluang untuk kelompok parasit warga asing semakin licik dan berani memonopoli perniagaan. Diorang ni memang manusia kita, okay? agama kita Islam, tapi dari segi sosial masyarakat setempat memang dia tak hormat. Itu jawapan jaya itu. Okay? Dari segi sosial memang out. Maknanya diorang ikut diorang punya kelakuan diorang lah, tempat diorang kan. Tapi dalam segi perniagaan kita tak boleh ganggu. Sebab apa? Perniagaan diorang pun walaupun China ada, India ada pun akan tutup. Diorang akan menguasai semua. Saya kalau boleh minta pihak BBT lebih tegas dalam isu ini. Sebab kalau kita biarkan, saya rasa makin lama akan jadi makin parah lah. Sebab dia melibatkan warga tempatan. Kalau kata kita biarkan mereka monopoli semua perniagaan, maknanya orang kita macam mengemis di tempat sendirilah. Kita kata. Tutup lah. Nyari satu kedai
besok tambah lagi. Saya rasa dalam satu owner tu ada 5 cawangan sampai ke Jalan Sungai Kandis. So sampai ke sana bukan setakat satu kedai, 5 kedai. Hilapnya datanya daripada orang kita juga sebab bagi lesen. Sikap tamak orang kita yang memperjudikan, mempertaruhkan lesen perniagaan kepada warga asing itu sendiri. Kalau kita tengok sepanjang Kampung Johor kita ni, kalau kata kedai memang dimonopoli oleh pihak mereka, warga asing. Kita nak sebutlah warga asing tu daripada mana, tapi boleh kata tu dalam sudut macam mesin rumput, industri macam tu dimonopoli oleh bahagian-bahagian yang tertentu pula, warga-warga asing yang tertentu. Kami juga berusaha untuk mendapatkan jawapan dari pihak bertanggungjawab. Kami bertemu Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri, untuk mendengar penjelasan beliau. Apa tindakan yang telah dan akan diambil oleh kerajaan negeri agar parasit yang disifatkan oleh penduduk Klang ini dapat diselesaikan sepenuhnya. Bagi pihak kerajaan negeri, yang jelasnya lesen dan sebagainya itu memang kita tak pernah keluarkan kepada bukan warga negara. Cuma orang-orang tertentu yang tidak bertanggungjawab itu menjual ataupun mendagangkan dan mengalibabakan lesen-lesen tersebut. Jadi kalau lepas ini kita dapati ada lagi yang menjualnya, Alibaba, kita akan senarai hitam mereka-mereka yang mempunyai lesen yang dialibabakan. Kali ini mungkin untuk protect lebih ramai orang yang tak pernah dapat lesen ataupun yang belum dapat lesen dapat mengisi kekosongan yang ada. Kita akan memperkemaskan lagi, terutama membuat terjah dan juga lawatan-lawatan dan penguasaan mengejut supaya kita dapat meneliti kes-kes itu. Dan kalau pihak-pihak awam mempunyai bukti-bukti yang jelas, boleh sampaikan kepada Kementerian Perdagangan dan juga pada pihak kerajaan negeri PBT, kerana kita mempunyai peraturan yang jelas bahawa mereka tidak boleh dan kita tidak pernah membenarkan lesen kepada warga asing, tapi aktiviti dengan mengalibabakan lesen-lesen tersebut memang satu yang tidak bertanggungjawab. Kesimpulannya, semua pihak perlu mengembleng usaha untuk membantras polemik warga asing ini, terutama pemegang lesen tempatan. Jangan begitu mudah menggadai lesen tanpa memikirkan kesan jangka panjang. Siti Farah Nadia Fazlun, RTM. Baik saudara, untuk laporan cuaca semasa seluruh negara, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Nur Shazlinda Hanif. Silakan, Linda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada petang ini. Baik, kita mulakan laporan cuaca dengan memberi penumpuan kepada amaran yang masih lagi berkuat kuasa, iaitu amaran hujan lebat berterusan peringkat waspada yang telah dikeluarkan di sekitar Miri dan juga Limbang. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke tengah malam nanti. Namun di sekitar Sibu, Mukah dan juga Bintulu, amaran ini pula berkuat kuasa sehingga ke hari esok. Oleh demikian, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan yang berkedudukan rendah. Baik, kita teruskan dengan melihat kepada paparan imej satelit pada ketika ini. Di sini dapat dilihat keadaan cuaca yang agak baik di sekitar Semenanjung Malaysia. Namun kita dapat lihat kelompok awan mula terbentuk di sekitar Semenanjung dan kita menjangkakan untuk potensi hujan masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman dan juga di satu dua tempat di negeri Pahang. Namun di sekitar negeri Sarawak dan juga Sabah, kelompok awan pada ketika ini telah pun berlaku melibatkan kawasan perairan negeri Sarawak dan juga di sekitar pantai barat negeri Sabah pada ketika ini. Hal ini dapat dilihat melalui paparan gema radar. Di sini dapat dilihat keadaan cuaca panas dan juga cerah di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia. Dan kita menjangkakan untuk keadaan cuaca panas ini boleh kekal sehingga ke malam nanti. Namun hujan dijangka masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak dan juga sedikit di negeri Selangor, termasuk di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di satu dua tempat di negeri Pahang. Namun kita menjangkakan untuk keadaan hujan ini dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada keadaan di sebelah Sabah dan Sarawak pula. Di sini dapat dilihat keadaan hujan masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan yang telah dikeluarkan amaran dan juga hujan juga turut dicerap melibatkan kawasan pedalaman negeri Sarawak. Kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh kekal sehingga ke tengah malam nanti.
Bagi negeri Sabah, hujan dilihat melibatkan kawasan pantai barat termasuk wilayah Persekutuan Labuan dan kita jangkakan untuk keadaan hujan di negeri Sabah ini kekal sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tenaga boleh diperbaharui diyakini berupaya meningkatkan ekonomi serta memberi manfaat kepada rakyat di Bumi Kenyalang. Langsung bersama Bu Mawin di Kuching untuk perinciannya. Silakan Bu Ma. Terima kasih. Kerajaan Sarawak yakin kelebihan dalam penghasilan dan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui untuk memajukan ekonomi negeri ini sekaligus memberi manfaat kepada rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata Sarawak perlu fokus dan memanfaatkan kekuatan tersebut memandangkan Sarawak kini menjadi rujukan dan tarikan negara luar. If Sarawak is prosperous, Malaysia as a whole will be successful. Sebab itu kita lihat strength kita, di mana kekuatan kita. Mungkin negeri lain kekuatannya lain. Negeri kita kekuatannya ialah tenaga. Beliau berucap demikian pada majlis perasmian penutupan Landas Summit 2024 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching malam tadi. Pada majlis tersebut, Premier turut memuji usaha pihak Jabatan Tanah dan Survey dalam menghasilkan data seiring dengan pendigitalan untuk mengkaji kategori tanah yang sesuai untuk agenda pembangunan yang sedang dirancang pada masa kini. Beliau turut mengumumkan syarikat otomotif BMW bakal memberi sebuah kenderaan hidrogen jenis BMW 5 Series kepada Kerajaan Sarawak memandangkan Sarawak giat membangunkan penggunaan kenderaan hidrogen. Pada majlis itu, Premier Sarawak turut menyampaikan trofi kemenangan International Convention on Quality Control Circle ICQCC 2023 dan sesi pemotongan kek ulang tahun ke-106 Jabatan Tanah dan Survey Sarawak. Bazar Kongsi Miri ke-20 bukti konsep kebersamaan dan keterangkuman yang sinonim dengan Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, konsep ini sudah sebati dengan setiap lapisan masyarakat majmuk di Sarawak sejak sekian lama. Ia turut dizahirkan menerusi semangat perpaduan dan persefahaman dalam meraihkan kepelbagaian etnik, agama dan bangsa. Beliau menambah kesatu paduan ini juga telah menjadikan Sarawak terus maju ke hadapan dengan pelbagai perancangan pembangunan termasuk hidrogen dan banyak lagi agenda untuk rakyat Sarawak. Beliau bagaimanapun menasihatkan supaya masyarakat berhati-hati dengan sikap negatif atau ekstremis yang cuba memecah belahkan keamanan sedia ada. But the unique part about Malaysia, the unique part about Sarawak, whether you are Chinese, whether you are Malay, whether you are Dayak, we celebrate all the festivals. That is the beautiful part about Sarawak. Belum
berucap merasmikan Bazar Gongsi Miri kali ke-20 di Miri. Gongsi Bazar, anjuran Majlis Bandaraya Miri dan Lembaga Perusahaan dan Perindustrian China akan diadakan selama 8 hari bermula 2 hingga 9 Februari ini. Pelbagai pengisian termasuk persembahan nyanyian dan tarian kebudayaan serta jualan makanan dan minuman yang melibatkan 330 gerai yang mana 40% daripadanya gerai disewa oleh penjajah Bumiputera. Kementerian Sumber Manusia melalui Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRD Corp menandatangani satu memorandum persefahaman MOU dengan Universiti Teknologi Sarawak UTS untuk memberikan sokongan kepada Sarawak dalam aspirasi Sarawak dengan koridor tenaga boleh diperbaharui SCORE. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata MOU itu bertujuan untuk membangun serta menawarkan program latihan dalam kemahiran teknikal dan keusahawanan untuk komuniti rentan di Sibu dan kawasan sekitarnya. Kita akan membantu dari segi pembakaran, dari segi rangkaian sedia ada dan juga dari segi pendanaan untuk melatih lebih ramai anak negeri Sarawak terutamanya dalam bidang-bidang kemahiran yang diperlukan dalam sektor Sarawak Corridor of Renewable Energy yang dijangka akan mencecah satu industri yang dijangka akan mencecah lebih 300 bilion ringgit menjelang 2030. Katanya industri itu memerlukan ramai bukan sahaja jurutera tetapi juga juru teknik. Beliau berharap melalui kerjasama itu UTS akan dapat menjadi sebuah institusi latihan kemahiran yang tersohor bukan sahaja untuk anak Sarawak tetapi juga untuk menerima kedatangan pelajar luar negara. Jelasnya kementeriannya akan memberikan sokongan penuh kepada Sarawak dalam sektor latihan kemahiran atau sektor pekerjaan. Beliau ditemui media selepas menghadiri majlis perasmian Pusat Khidmat Parlimen Lanang di Sibu hari ini. Penganjuran mini karnival usahawan desa KUD Kota Samarahan, anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia KKDW berjaya mendapat respon yang membanggakan sepanjang 4 hari penganjuran yang berakhir hari ini. Bercakap kepada pemberita, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia, Datuk Rubiah Wang berkata, karnival ini telah berjaya mencatat transaksi jualan mencecah 1.25 juta ringgit sekaligus melangkaui sasaran asal sejumlah RM300,000. Jelasnya, rekod tersebut melibatkan hasil transaksi jualan secara tunai sejumlah RM611,000 dan juga jualan secara padanan perniagaan sejumlah RM637,000 antara usahawan dengan syarikat-syarikat pengedar dan pemborong tempatan. Selain itu, jumlah pengunjung pada mini KUD Kota Samarahan juga mencecah 60,000 orang sepanjang 4 hari penganjuran. Justru, Datuk Rubiah Wang melihat penganjuran karnival ini sebagai satu kejayaan yang menyaksikan respon amat baik daripada penduduk setempat, khususnya para usahawan tempatan. Beliau berkata demikian selepas majlis ringkas penutupan mini KUD Kota Samarahan yang berlangsung di Pekarangan Perpustakaan Awam Kota Samarahan. Baik, Kementerian Pengangkutan MOT memandang serius dengan angka kemalangan maut berjumlah 6,433 yang direkodkan sepanjang tahun lalu. Timbalan Menterinya Dato' Hasbi Habibullah beberapa inisiatif dilaksanakan MOT bagi mengurangkan kemalangan maut di jalan raya. Beliau mendedahkan daripada jumlah itu 4,480 mangsa maut melibatkan penunggang motosikal. Kerajaan berusaha untuk kalau boleh menurunkan kadar-kadar ini, kadar-kadar kemalangan, kadar-kadar kematian di jalan raya ini. Itulah memang usaha ini berterusan. Bermacam-macam pendidikan diberikan, advokasi dan sebagainya sentiasalah dibuat oleh JPJ, dibuat oleh MyROS dan banyak agensi lain juga mengadakan program sebegini. Ini semua untuk membantu mengurangkan kemalangan. Statistik yang diperoleh dari Polis Diraja Malaysia itu sebagai angka yang sangat membimbangkan. Datuk Hasbi menasihati pengguna jalan raya agar berwaspada ketika memandu dan menunggang motosikal agar kemalangan maut dapat dihindari. Beliau ditemui media di Limbang. Sebuah blok rumah pekerja di Jalan Semangat Pending di Kuching musnah dalam kebakaran malam tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba dan Penyelamat Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pukul 9.56 malam dan terus menggerakkan pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat, Tabuan Jaya, Padungan dan Petra Jaya.
Komander Operasi mengesahkan kejadian itu yang melibatkan sebuah blok rumah pekerja yang mempunyai 10 pintu. Bagaimanapun, hanya 3 pintu berpenghuni dan mereka berjaya menyelamatkan diri semasa kejadian. Mangsa-mangsa terdiri daripada 3 lelaki dewasa, 3 perempuan dewasa dan 2 kanak-kanak lelaki. Sementara itu, sebuah blok rumah pekerja di Jalan Tanjung Kunyit di Sibu juga musnah dalam kebakaran selepas tengah malam tadi. Blok rumah pekerja berkenaan juga mempunyai 10 pintu dan didiami pekerja warga tempatan dan pekerja asing. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Pihak PGO menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pukul 12.50 pagi. Baik, buat pertama kalinya band tersohor Indonesia, Nidji, telah memeriahkan pentas di Miri dengan persembahan istimewa serta menampilkan vokalis terbaru, Ube, pada malam tadi. Konsert yang berlangsung di salah sebuah kelab golf di Miri itu telah berjaya menarik ramai penonton dari pelbagai lapisan masyarakat termasuk negara jiran Brunei Darussalam. Turut hadir Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalannya Datuk Sebastian Ting, Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Bapa Raden Sijit Wijasono serta isteri dan Datuk Bandar Miri Adam Ye. Band yang ditubuhkan pada tahun 2002 itu telah meraih populariti melalui gabungan muzik bertenaga genre rock dan pop. Persembahan yang bertenaga malah vokal unik Ube menambah dimensi segar pada Nidji. Antara lagu hits yang dipersembahkan ialah Laskar Pelangi, Hapus Aku, Sumpah Mati, Shadows dan Biarlah. Selain Nidji, penonton turut dihiburkan dengan penampilan istimewa daripada beberapa artis tempatan seperti Menoah, Diva dan Monostereo. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya bersama Dia. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Baik saudara, Sabah menyokong usaha Usia melaksana program dakwah antara perkembangan semasa dari negeri di bawah bayu. Muhammad Syarizam Awang langsung dari Kota Kinabalu. Silakan, Syah. Ya dia, kerajaan negeri akan terus menyokong usaha pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia dalam melaksana pelbagai aktiviti yang memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya yang meliputi aktiviti berbentuk dakwah, keusahawanan dan kemasyarakatan yang berupaya menyatupadukan rakyat di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor turut menyarankan agar Usia mengajak lebih ramai belia terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan dakwah selain memainkan peranan memberi penerangan dan menonjolkan keindahan, keistimewaan dan kesempurnaan Islam kepada masyarakat bukan Islam. Beliau berucap merasmikan penutupan program Ahlan wa Sahlan 2024 di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah, Tuaran. Sempena program ini disampaikan anugerah jejak penggerak usia kepada beberapa ahli usia yang banyak menyumbang kepada pembangunan usia. Datuk Haji Ji yang juga Adun Sulaman turut mengumumkan peruntukan RM60,000 kepada usia bagi melancarkan lagi penganjuran program-program dakwah di Sabah. Inisiatif Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop melaksana projek Tamu Desa di Sabah dan Sarawak tahun ini bertujuan menyediakan kemudahan kepada usahawan luar bandar. Menterinya Datuk Ewan Benedict berkata pelaksanaan inisiatif yang mendapat persetujuan Perdana Menteri itu melibatkan peruntukan RM20 juta dalam Belanjawan 2024. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan program pembudayaan masyarakat koperasi peringkat daerah Sipitang, seterusnya melancarkan koperasi pusat komuniti Lundaya Sabah Berhad. Ditemui pemerintah selepas itu, Datuk Iwan berharap pewujudan koperasi tersebut akan merancangkan lagi gerakan koperasi di Sipitang dan kawasan sekitar.
Dengan adanya program ini kita dapat menggerakkan gerakan koperasi dengan lebih baik, dengan lebih mantap di parlimen ataupun di daerah Sepitang ini, khususnya dalam sektor pelancongan, sektor peruncitan dan sektor lain yang dekat dengan komuniti. Dalam majlis ini, Datuk Iwan mengumumkan peruntukan RM100,000 untuk pembinaan gerai tamu desa di Sepitang. Dalam majlis sama, Datuk Ewan memaklumkan lebih 1,000 koperasi baharu telah mendaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM di seluruh negara sepanjang tahun lalu. Pencapaian itu jelas menunjukkan kesedaran tinggi dan minat masyarakat untuk terlibat dalam gerakan koperasi bagi meningkatkan ekonomi. Di Sabah, hampir 2,000 koperasi berdaftar dengan jumlah keahlian mencecah 361,126 orang, melibatkan syar dan yuran terkumpul RM244 juta. Manakala aset terkumpul bernilai RM868 juta dengan pencapaian jumlah perolehan mencecah RM329 juta. Kita mengharapkan melalui success story ini, kisah kejayaan ini dengan perkhidmatan cemerlang Suruhanjaya Koperasi dan juga Institut Koperasi ini dapat diperkasakan lagi supaya koperasi Sabah dapat mencetuskan lebih banyak perolehan, nilai jualan, nilai ekspor pada masa-masa akan datang. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS bertekad untuk mengetengahkan kawasan Dun Inanam sebagai salah satu hub pelancongan terbaik di Sabah. Dun Inanam terkenal dengan keindahan alam semula jadi seperti air terjun Kion Som, perkampungan budaya Mari-Mari dan pusat percutian Kokol Farmstay. Selain sebahagiannya berada dalam kawasan Crocker Range Biosphere Reserve. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew berkata, kelebihan itu menjadikan kawasan Dun Inanam sangat berpotensi untuk dimajukan sebagai pusat pelancongan secara individu atau komuniti. Ia ditambah lagi dengan perkembangan pesat Dun Inanam ketika ini yang menjadi tumpuan pelabur dalam sektor hartanah. Datuk Christina yang juga adun api-api menyatakan demikian ketika merasmikan Majlis Sambutan Tahun Baru Cina peringkat Dun Inanam di Inanam. Dalam pada itu, beliau mengajak rakyat untuk terus menyokong pelbagai program yang dilaksana kerajaan negeri dan persekutuan demi memastikan Sabah terus membangun. Dua buah sekolah daif dalam kawasan Parlimen Kimanis iaitu SK Kelatuan dan SK Pekan Kimanis akan dibina semula dan dinaik taraf dengan peruntukan keseluruhan RM21 juta. Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin berkata daripada jumlah itu RM16 juta diperuntukkan bagi kerja-kerja meroboh dan membina bangunan 12 bilik darjah, perpustakaan, tandas, kantin dan kemudahan lain di SK Pekan Kimanis. Manakala RM5 juta pula bagi kerja-kerja membina 6 bilik darjah dan kemudahan lain di SK Kelatuan. Progres pembinaan setakat hari ini sudah lebih kurang 25%. Lebih kurang 25%. Tarikh siap insyaAllah dalam 28 November 2024 tahun ini. SK Kelatuan, progres pembinaan agak cepat dan akan siap pada bulan Mei tahun ini. Alhamdulillah kita dapat kelulusan daripada kerajaan untuk menggantikan sepenuhnya sekolah baru. Datuk Muhammad yang juga Timbalan Menteri Luar Negeri menyatakan demikian selepas meninjau kedua-dua projek berkenaan. Terdahulu, beliau meninjau projek naik taraf Jalan Bukit Manggis sepanjang 21 km yang dijangka siap Oktober 2025. Sebanyak 33 daripada 60 buah rumah di bawah program Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ yang diperuntukkan bagi Parlimen Papar pada tahun 2023 telah siap sepenuhnya. Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali berkata 24 rumah lagi telah siap 80%, manakala 3 rumah di bawah 50%. Menurut beliau, terdapat beberapa sebab tidak dapat dielakkan menyebabkan berlaku kelewatan untuk menyiapkan rumah mesra SMJ berkenaan, termasuk penama tidak mempunyai tanah.
Penerima manfaat yang bila disemak tidak mempunyai tanah langsung untuk mendirikan rumah tersebut. Ada pula yang mempunyai tanah tetapi kontraktor terpaksa menangguh untuk masuk disebabkan isu-isu tapak tanah itu masih belum diurus dengan baik. Perlu ditimbus dan sebagainya. Datuk Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menyatakan demikian kepada media selepas majlis penyerahan kunci rumah mesra SMJ di Kampung Biau Papar. Beliau berkata pihaknya menjangkakan kesemua 60 rumah mesra SMJ di daerah Papar dapat disiapkan sepenuhnya menjelang hujung bulan ini. Bahagian zakat dan fitrah, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS memperuntukkan RM75,000 untuk pelaksanaan program Back to School di sekitar Tawau dan Pulau Sebatik. Timbalan yang di-Pertua MUIS, Datuk Malai Ali Malai Ahmad berkata, program kali ini melibatkan 250 pelajar asnaf. Menerusi program tersebut, mereka menerima baucer bernilai RM300 untuk membeli pakaian dan kelengkapan sekolah lain. Alhamdulillah, bagian zakat fitrah Majlis Ugama Islam Sabah memberi bantuan kepada mereka, anak-anak asnaf, untuk membolehkan mereka membuat persediaan ke sesi sekolah akan datang. Dan ini sedikit banyak dapat membantu kepada anak-anak asnaf, golongan asnaf, untuk membuat persediaan untuk persekolahan mereka. Datuk Malai Ali ditemui pemberita selepas merasmikan program Back to School, anjuran bahagian zakat dan fitrah MUIS di Tawau. Tahun ini, bahagian zakat dan fitrah MUIS menyasarkan peningkatan RM10 juta kutipan zakat berbanding RM140 juta tahun lalu. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali semula bersama dengan Dia. Silakan Dia. Baik, terima kasih Syah langsung dari Sabah. Bulatan Merdeka yang dinaik taraf mercu tanda baharu Labuan sesuai dengan identitinya sebagai bandar maritim. Harji Jack teruskan laporan penuh dan perkembangan semasa dari Labuan. Silakan. Gambaran anda, bulatan Merdeka ini dilengkapi 4 batang berbentuk seperti koral serta dilimpahi dengan pelbagai lampu berwarna-warni dan pancutan air. Wajah baharu bulatan Merdeka ini mengetengahkan konsep maritim berciri kontemporari moden. Struktur glob di tengah melambangkan kedudukan Labuan sebagai pulau signifikan gelaran Pearl of Borneo. Reka bentuk ruang juga sesuai untuk swafoto. Memang matlamat Perbandaran Labuan untuk menaik taraf dan mengindahkan lagi apa yang ada, khususnya infrastruktur dan juga khususnya keindahan landscape dan sebagainya, supaya kita ingin bersedia. Kita tahu bahawa tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia. Jadi kita perlu bermula pada tahun ini, insya-Allah. Tahun 2024 ini insya-Allah Labuan akan bertukar wajah. Asalnya, lokasi bulatan Merdeka ini merupakan destinasi terakhir landasan kereta api yang menghubungkan Lombong Arang Batu di Tanjung Kubung yang menempatkan menara chimney ke Victoria Harbour untuk membawa hasil arang batu yang telah diproses untuk dieksport ke luar negara pada sekitar tahun 1847 sehingga 1911. Rancangan Struktur Labuan 2040 membolehkan wilayah persekutuan ini dibangunkan mengikut keperluan serta kehendak masyarakat dan bagi memastikan pembangunan fizikal, ekonomi serta sosial di wilayah ini setara dengan pembangunan negeri-negeri lain, masyarakat setempat boleh menyuarakan pandangan sehingga hujung bulan ini. Malah Perbadanan Labuan optimis dengan perhatian yang diberi Kerajaan Madani. Itu adalah langkah pertama untuk memastikan 60% yang kita harapkan itu akan tercapai. Target utama 40 ke 50 sudah ada. Pada saya itulah harapan pada Labuan dan bukan mustahil kerana PMX bersama kita dalam soal 60% perhatian ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa dalam siri lawatan kerja ke Labuan baru-baru ini turut yakin dengan kelebihan dan potensi yang dimiliki Labuan.
Penganjuran Minggu Keharmonian Antara Agama Sedunia 2024 peringkat Labuan, platform memperkukuh keharmonian serta memelihara lanskap sosial negara. Setiausaha Bahagian Dasar dan Perhubungan Antarabangsa Kementerian Perpaduan Negara Ismail Mokhtar optimis dengan konsep harmoni madani mampu memenuhi matlamat Jabatan Perpaduan dalam membudayakan perpaduan meraihkan kepelbagaian. Di Kementerian Perpaduan Negara ni kita ada konsep kita panggil kita kena faham, kita kena hormat dan kita kena terima. Dan insya-Allah kalau kita faham, hormat dan terima ni untuk semua agama yang ada di negara kita ni, kita akan hidup dengan harmoni dan perpaduan pun kita boleh tingkatkanlah di negara Malaysia. Penganjurannya mendapat penyertaan pegawai kementerian dan JPNIN serta masyarakat setempat. Jabatan Pendidikan Labuan menyasarkan 100% murid tahun 6 Cilik Al-Quran tahun ini. Sasaran itu berdasarkan 822 murid tahun 6 telah menguasai pembacaan Al-Quran dengan baik. Jadi ini menunjukkan insan karamah yang dititik beratkan oleh KPM berjaya kita capai sepenuhnya. Tetapi bukan itu saja. Kita nak melahirkan kemejadian anak-anak bangsa kita, anak didik kita yang menguasai, yang boleh membaca Al-Quran itu dengan sebaiknya, dengan tertib untuk mereka dapat bersama-sama menikmati, memahami dan menghayati sepenuhnya tentang Al-Quran itu sepenuhnya. Penganjuran program Khatam Al-Quran Perdana 2024 peringkat Labuan menyaksikan penyertaan lebih 300 murid tahun 6 di 17 sekolah rendah. Penganjurannya diselaraskan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan. Program seperti ini akuinya memberi pendedahan kepada murid tahap 1 dan kesinambungan kepada pelajar sekolah menengah. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari Labuan, dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Kembali semula bersama dia untuk laporan lain berita wilayah selepas ini. Baik, terima kasih Harji Jack. Kita perkenalkan sistem padu pangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan, kecelekan budaya dan kecelekan digital. Kementerian Pendidikan akan menambah 129 kelas prasekolah tahun ini. Keperluan itu memberi peluang kepada lebih ramai murid mendapatkan pendidikan di peringkat awal. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan, kementerian melaksanakan perluasan kelas prasekolah setiap tahun untuk meningkatkan enrolment ke tahap 90%. Keperluan itu bagi memastikan tiada keciciran murid. Perluasan prasekolah KPM berlangsung setiap tahun kerana permintaan yang terlalu tinggi dan kita nak pastikan bahawa pendidikan percuma di peringkat prasekolah, isu-isu berkaitan dengan malnutrisi, intervensi murid keperluan khas kita dapat buat daripada peringkat awal. Setakat ini terdapat 9,909 kelas prasekolah di seluruh negara melibatkan lebih 200,000 murid. Perluasan kelas prasekolah pada tahun lepas adalah 119 kelas. Fadlina dalam perkembangan lain memaklumkan sesi persekolahan 2023-2024 di Kedah diteruskan seperti biasa sehingga Rabu ini walaupun cuaca panas melanda beberapa kawasan sekitar negeri itu ketika ini. Kementerian juga sentiasa bekerjasama dengan Met Malaysia bagi mendapatkan maklumat terkini keadaan cuaca. Dan saya mohon untuk ibu bapa, guru-guru
dalam masa 4 hari berbaki dan seterusnya apabila cuti sekolah ini mesti pantaulah keadaan anak-anak. Jangan lupa minum air, maknanya dalam keadaan-keadaan tertentu untuk pantau kesihatan anak-anak. Kita juga ada garis panduan berkaitan dengan cuaca ini yang memang sentiasa kita ingatkan dari semasa ke semasa di peringkat sekolah khususnya. Fadlina terdahulu menghadiri majlis penyerahan cek curah bantuan awal persekolahan peringkat negeri Kedah di Kolej Vokasional Sungai Petani 2, Sungai Petani. Kebocoran paip dasar laut antara penyumbang kepada masalah ketidakcukupan bekalan air di Pulau Langkawi selain daripada fenomena El Nino. Ia sekaligus meningkatkan kadar peratusan air tidak berhasil Non-Revenue Water NRW di Kedah. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd sadar dalam kenyataan berkata, paip dasar laut yang terdedah ini kerap berlaku kebocoran disebabkan beberapa faktor. Antaranya aktiviti pukat tarik oleh nelayan, aktiviti memancing laut dalam dan faktor usia paip itu sendiri. SADA kini dalam usaha untuk melaksanakan projek pembaikan paip dasar laut secara menyeluruh. Ia kini sedang memasuki fasa penyediaan dokumen tender dan akan melalui makmal pentaksiran nilai pada bulan Mei 2024. Projek ini dijadualkan bermula pada Ogos dan dijangka siap pada Januari 2025. Susulan kejayaan menghimpunkan lebih 78,000 penonton skrin gergasi perlawanan bola sepak Piala Asia. Kementerian Belia dan Sukan menyarankan pihak berkuasa tempatan PBT untuk mewujudkan satu lokasi tetap untuk siaran skrin gergasi tersebut. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hanayo, perkara itu telah disuarakan dalam perjumpaan bersama-sama Exco Sukan Kerajaan Negeri sebelum ini. Beliau berharap pihak PBT boleh melabur dalam mewujudkan layar besar ini kerana ia memberi impak yang baik kepada rakyat. Jadi selepas kita buat, kita lihat dia diterima baik program itu oleh rakyat kerana walaupun ditayangkan di RTM, disiarkan di RTM, tetapi mereka suka datang dengan kawan-kawan, duduk santai tengok football match. Itu sebab masa Piala Asia baru-baru ini, 1:30 pagi, Bukit Jalil penuh dengan rakyat keluar. 1:30 pagi, keluarga, anak-anak semua keluar. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan padang bola sepak sintetik di Kampung Kumpulan Langkawi, Kedah hari ini. Padang bola sepak sintetik yang pertama ini telah siap dibina pada 2 Januari 2024 dengan kos RM3.5 juta. Beliau berharap padang sintetik bakal menjadi medan mencungkil bakat baru bagi sukan bola sepak negeri dan seterusnya boleh mewakili negara. Fasa pertama Gurney Bay yang dibina atas tanah tebus guna melibatkan kos RM221 juta di Pulau Pinang telah dibuka kepada orang ramai. Ketua Menteri Chow Kon Yew berkata, keunikan Gurney Bay adalah persiaran yang terletak betul-betul di sebelah laut dengan pemandangan pantai. Fasa pertama taman ini menampilkan pelbagai kemudahan, antaranya taman permainan, taman untuk sukan luncur, kios, tandas dan tempat letak kereta terbuka yang meliputi lebih 27 ekar. Ribuan pokok juga ditanam bagi mencantikkan pemandangan sekitar. Di fasa pertama sudah ditanam 1,500 batang pokok, manakala 3,041 lagi akan ditanam di bawah fasa 2. 10,000 pokok renek telah pun ditanam di fasa 1. Dan kita jangka dalam 2 tahun, 5 tahun sehingga 10 tahun wajah Gurney Bay akan bertukar kerana dengan kematangan pokok-pokok maka kita akan wujudkan suasana yang berbeza. Fasa 1 Gurney Bay mengambil tempoh lebih setahun untuk disiapkan selepas pecah tanah pada Mei 2022. Fasa kedua menampilkan kemudahan seperti tempat letak kereta bertingkat, pusat penjaja, sudut pandang, jeti taksi air, tandas, pantai dan laluan, taman air, kawasan komersial dan runjit dan lebih banyak tempat letak kereta terbuka.
Lebih 1,000 pegawai dan anggota polis menyertai program #Gang Subuh Macam Jumaat yang dianjurkan di Masjid Bukit Aman. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin menyifatkan program itu mampu memberi impak positif kepada pembentukan ummah khususnya dalam kalangan pasukan dan masyarakat amnya. Solat berjemaah merupakan satu syiar yang perlu ditunaikan oleh umat Islam dan merupakan satu wasilah atau cara untuk memupuk kebersamaan, muhabah, perpaduan serta semangat kerjasama di dalam konteks kesatuan ummah. Bertepatan dengan tema polis dan masyarakat berpisah tiada, majlis pada hari ini dilihat mampu mendekatkan PDRM di hati masyarakat. InsyaAllah besar harapan saya agar aktiviti seumpama ini dapat diteruskan secara istiqamah pada masa-masa yang akan datang. Hadir sama Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche. Jabatan Wilayah Persekutuan mencipta rekod dalam Malaysia Book of Records. Ia dilakar menerusi program susunan terpanjang kenderaan at 50 WP dengan penglibatan 644 kenderaan yang disusun sepanjang 3.35 km. Penganjurannya diadakan sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan yang melibatkan penyertaan kenderaan persendirian, persatuan serta kenderaan milik kerajaan dan swasta. Erat antara agensi kerajaan, swasta dan komuniti wilayah dalam mencapai misi mencipta rekod di peringkat negara melambangkan kejayaan dan kecemerlangan wilayah persekutuan. So ini juga dapat memupuk semangat sense of belonging dalam kalangan warga wilayah dan perpaduan sejagat. So keharmonian dan semangat kebersamaan warga wilayah yang teguh dalam memacu pembangunan wilayah persekutuan serta melahirkan rakyat Malaysia yang berdaya saing dan maju. Terdahulu, sijil pengiktirafan diserahkan kepada Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa. Menjelang sambutan Tahun Baharu Cina, lebih 1,000 penduduk bangsa Tionghoa di Bandar Tun Razak menerima bantuan wang ringgit dan sekotak limau Mandarin. Ahli Parlimennya, Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail memaklumkan sumbangan meringankan kos sara hidup dengan golongan memerlukan. Cuba nak ringankan beban rakyat kita bersama. Kerana kalau menjadi pegang jabatan itu, kita mesti cuba selesaikan banyak masalah. Memang bergaduh ke atas pun, namun yang penting adalah untuk menjaga kebajikan rakyat. Terdahulu, beliau dalam ucapannya berkata, Pejabat Parlimen Bandar Tun Razak akan terus melaksanakan usaha membantu semua komuniti di kawasan ini. Liga Bola Sepak Malaysia, Selangor FC mengumumkan pemain import baru dari Cape Verde, Alvin Fortes sebagai persiapan kempen 2024-2025. Ini pemain import ketiga diumum gergasi merah selepas Umarbek Ash Muradov dan Ronnie Fernandez. Menurut Selangor FC, pemain berusia 29 tahun itu memiliki pengalaman beraksi dalam Liga Thailand selama 2 musim bersama Nong Bua FC dan Ratchaburi FC dari 2022 hingga 2023. Secara keseluruhan, Fortes telah membuat 38 penampilan, 13 bersama Nong Bua FC dan 22 bersama Ratchaburi FC serta 11 jaringan gol. Menurut Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho, Fortes akan membantu di bahagian sayap kiri dan kanan pasukan. Selangor FC berharap Fortes dapat menambah kekuatan pasukan gergasi merah untuk Liga Malaysia musim 2024-2025 dan saingan ACL 2 2024. Atlet berkorban demi masa dan tenaga mereka untuk negara kita, Cik. Tapi dulu memang ada allowance, tapi sekarang dah dikenai sebagai gaji dan juga manfaat itu diterima oleh mereka. Tapi sejauh mana dia sebenarnya kan nak membantu atlet pada masa yang sama, nak pastikan juga sebenarnya banyak lagi pencapaian-pencapaian yang akan dilakar dan bukan tu saja sebenarnya kita nak cerita mengenai bukan lagi sekadar mencari pengalaman bila bertanding tu. Okey, jadi kami akan bincangkan untuk anda. Planet Sukan setiap Ahad 10 malam di TV1 dan saluran sukan RTM.
Susulan kemalangan yang mengorbankan 3 anggota tentera darat di Lebuhraya Utara Selatan dekat Gurun Kedah. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memaklumkan pihaknya kini sedang menunggu laporan siasatan Lembaga Siasatan Dalaman. Dalam pada itu, beliau menegaskan tiada keperluan untuk menggantikan trak-trak TDM susulan kemalangan tersebut. Ini kerana ia bukan berpunca kerosakan kenderaan berkenaan. Ketiga-tiga trak itu dalam perjalanan untuk mengambil anggota-anggota yang terlibat dalam operasi dan mereka berkonvoi, jadi mereka dilanggar daripada belakang, jadi atas sebab itulah trak ketiga langgar trak yang kedua. Beliau terdahulu mengadakan lawatan kebajikan veteran ATM yang terkesan banjir dan mengalami masalah kesihatan di Kota Tinggi Johor. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Johor diperuntukkan 8.7 juta ringgit bagi menjayakan kira-kira 600 program jualan rahmah sepanjang tahun ini termasuk jualan sempena musim perayaan. Pengarahnya Lilis Saslinda Purnomo memaklumkan 52 lokasi disasar untuk pelaksanaan program setiap bulan dengan tumpuan di lokaliti kepadatan berpenduduk yang tinggi. Bagi semua sambutan perayaan-perayaan utama juga di Malaysia ni kita akan cuba untuk buat juga the special yang lebih besar lagi, yang mana subsidi pun akan lebih besar lagi. Kita akan untuk lebih, kita tak nafikan 52 yang satu bulan tu berjalan tu pun dia dah banyak juga akan cater dan facilitate semua sekali makna golongan bangsa Johor yang memerlukan untuk perorangan diskaun jualan rahmah ini. Program jualan rahmah di negeri ini telah dilaksanakan di 26 lokasi bulan lepas, manakala 3 lokasi dipilih bagi program serupa sempena perayaan Tahun Baru Cina minggu ini masing-masing di Muar, Johor Bahru dan Kluang. Syarikat berkaitan kerajaan GLC disaran membantu membaiki atau bina rumah golongan memerlukan agar kumpulan sasar dapat menjalani kehidupan lebih selesa. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR itu secara tidak langsung dapat memberi sinar kepada mereka menjelang Ramadan dan Syawal tidak lama lagi. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, mengambil contoh program Baiti Jannati yang dilaksanakan Tenaga Nasional Berhad TNB, 37 rumah telah siap dibina di Melaka melibatkan peruntukan 1.2 juta ringgit. Penyumbang CSR ni dia ada skim dia ada kaedah dia. Saya melihat kepada agensi-agensi kerajaan lah yang mempunyai pendapatan yang cukup baik untuk memberikan pulangan kepada sumbangan zakat mereka agar dapat mengikuti contoh yang dibawa oleh TNB di seluruh Malaysia, terutama Jalan Melaka ni. Beliau memaklumkan demikian pada sidang media Majlis Penyerahan Rumah Baiti Jannati serta penyerahan sumbangan TNB di Kampung Lubuk Redang, Masjid Tanah. Larian kemakmuran dan sukan rakyat sempena Karnival Rakyat Pahang mendapat sambutan menggalakkan. Acara berlangsung di Dataran Sayangi Kuantan disertai lebih 3,000 individu. Kehadiran Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah turut menambahkan kemeriahan program. Antara aktiviti yang disediakan termasuk senam robik, kayuhan basikal dan larian fun run. Saya mintai larian fun run ni antaranya kerana untuk mendapatkan upah antara kawan-kawan. Sebab kita tahu kalau hari weekday kita susah jumpa kawan-kawan kan. Sebab kawan-kawan pun bekerja. Saya menyertai 5 km ini sebab dapat berlari dengan Tengku Mahkota dan berbangga menjadi rakyat Pahang. Saya memang suka menyertai program-program rakyat sebeginilah. Sedapat kita kumpul ramai-ramai, ada ikatan ukhuwah di situ. Dengan ada Tengku Mahkota ni lagi kita nampak macam dia mesra rakyat lah. Ada hati dengan rakyat, dekat dengan rakyat.
Baik saudara, Hari Kanser Sedunia disambut 4 Februari setiap tahun. Rapatkan jurang penjagaan kanser. Tema yang diangkat tahun ini sekaligus terus menuntut pesakit kanser untuk sentiasa positif. Laporan Maiza Musa Al-Bakri. Rozila Abdul Samad, 61 tahun, masih cergas beriadah, berpersatuan biarpun telah 21 tahun bebas daripada kanser payudara. Saya ni jenis, kalau sebelum saya diagnose ni, saya yang jenis yang aktif juga sebenarnya. Saya suka pergi hiking. Beliau berjuang melawan sakit itu dengan meneruskan aktiviti sukan yang digemarinya. Lebih-lebih lagi setelah melakukan kemoterapi, badannya menjadi lemah. Kita rasa kita nak baring je. Tapi sebab itu saya lawan. Saya pergi exercise, jalan kaki pagi petang. Sebab kalau betul-betul memang tak larat. Sebab kalau ikut kan memang tak larat. Sebab dia bukan sakit tau. Dalam badan kita macam letih. Dia macam rasa macam you nak baring pun tak nak baring. Nak duduk pun tak boleh nak duduk. Macam sebab tak kena. Seorang yang berdikari, Rozila bertuah kerana mendapat sokongan daripada keluarga sepanjang tempoh rawatan. Lepas tu kalau dia dah didiagnose kanser, dia tak payah macam jangan terlampau fikirlah, jangan fikir sangat. Kita buat je rawatan. Ikut je doktor cakap apa, nasihat ikut je. Pada 2022, beliau sekali lagi diuji apabila suaminya Abdul Rahim disahkan mengidap kanser darah, kronik limfositik leukemia CLL. Daripada awal ni saya tengok muka saya ni jadi macam dia empat segi tau. Bila kita tengok cermin, muka kita ni dah lain sikit lah. Bentuk muka kita. Rupanya ada timbul-timbul benjol-benjol, ketulan-ketulan bawah dia. Inilah kita yang katakan darah tu jadi kanser. Selain keluarga dan rakan, pasangan ini turut mendapat sokongan daripada sebuah badan bukan kerajaan, Kenwork. Kenwork berperanan memberi sokongan kepada pesakit kanser, survivor dan keluarga. Antara misi dan visi Kenwork ditubuhkan adalah pertamanya untuk memberi sokongan kepada pesakit kanser dan juga carer dan sesiapa sahaja yang affected by kanser. Kemudian kita juga meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat berkaitan kanser dan akhir sekali adalah untuk menggalakkan amalan gaya hidup sihat. Antara program kesedaran kanser yang dilaksana Kenwork mengajar anak-anak remaja kaedah untuk mengesan kanser di peringkat awal selain aktiviti peer support. Sesi sembang bersama survivor yang kita jemput sekali pakar-pakar kaunselor, psikologis, rakan partner kita untuk kita memberikan pendidikan dan educate lah macam mana cara untuk kita mengawal emosi dan sebagainya kan. Baik saudara, laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah petang ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.